Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam siri Higher Education Talk Series Ansara Muda yang dibawakan khas oleh Ansara Muda Ansara Cawangan Taiping ataupun TIPIN dengan kerjasama Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping. Dan juga kita ingin berterima kasih kepada rakan-rakan strategik kita iaitu TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media dan Outpost Taiping. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, mulailah kiranya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, baik, malam ini untuk siri Higher Education Talk Series kita ni, Study Abroad Tips, yang mana kita akan bawa khas daripada Japan. Okey, Miss Anis Hanani binti Azmi, batch SPM 2016, third year student Bachelor of Civil Engineering di Saitama University yang juga merupakan seorang scholar bagi program JPA MARA. Apa khabar Anis? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya rasa kita punya audience baik di Zoom ataupun di Facebook Live tidak sabar-sabar nak dengar apakah tips yang akan Anis kongsikan bersama-sama kita untuk melanjutkan pengajian di Jepun. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Anis Hanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, selamat petang semua. Saya harap semua sihat-sihat saja. Terima kasih kepada Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Taiping dan juga Ansara Taiping untuk sebab melancarkan program Higher Education Talk Series ni untuk membantu pelajar-pelajar yang baru dapat result SPM hari tu untuk menentukan diorang punya perjalanan seterusnya, ke mana diorang akan pergi seterusnya. Hari ni saya boleh share skrin sekarang ke? Boleh. Nampak? Dah nampak, cuma nak kena move change to presentation mode. Okay, so hari ini saya akan berkongsi tentang perjalanan saya selepas SPM sampailah sekarang, di mana saya sekarang sedang melanjutkan pembelajaran di Jepun dalam bidang Civil Engineering di Saitama University under scholarship JPA MARA. Sekarang ni saya third year, so maksudnya saya ada lagi setahun degree di sini. Mula-mula saya self introduction dulu. Nama saya Anis Hanani binti Azmi, boleh panggil Anis kalau ada soalan apa-apa nanti. Saya SPM 2016 dan kelas saya waktu saya di Taiping adalah kelas 12 Homeroom Loyal. Kalau ada kelas 12 kat sini. Sekarang saya third year student dalam Civil Engineering Saitama University. Okay, so journey to Japan saya after saya habis SPM. So di mana saya bersama level dengan anda sekarang ni, apa yang saya buat, saya apply scholarship yang saya rasa semua orang tengah cari-cari scholarship apa semua. Scholarship yang saya apply, saya tak apply banyak sebab saya rasa walaupun apply banyak tu akan membantu kita untuk dapat experience apa semua tu, saya rasa bagi saya patut kita pentingkan apa yang kita minat dulu. Apply untuk scholarship yang offer benda yang kita minat dulu. So apa yang saya offer waktu tu adalah JPA MARA, Petronas dan Yayasan Hazana. Dalam tiga ni yang saya dapat mula-mula sekali adalah JPA MARA dan saya terima dulu. Dan saya masuk AAJ. AAJ adalah Abang Asuhan Jepun yang di mana dia di pusat dia ada dalam Universiti Malaya. 2 tahun di AAJ dan saya ni kenapa? Okay. Bila dah habis 2 tahun AAJ tu, saya perlu lulus entrance for Japanese University Examination which is EJU. After dah lepas EJU tu, baru kita boleh fly ke Japan untuk meneruskan 4 years degree
dan saya punya expected graduation time would be March 2023. Jadi apa itu Ambang Asuhan Jepun? Ambang Asuhan Jepun dia adalah a two-year program of learning Japanese language itself, mathematics, physics and chemistry, dan semua ni kita akan belajar all in Japanese, taught by Japanese teachers yang berada di Malaysia pada waktu itu. So apa condition yang JPA MARA telah tetapkan untuk kita fly ke Japan adalah kita kena pass final Ambang Asuhan Jepun punya exam dan also EJU, iaitu entrance to Japanese University examination tadi. So 2 tahun program of learning Japanese mathematics, physics and chemistry ni kita in the end apa yang kita belajar sama level dengan high school students punya knowledge. So bila kita masuk ke universiti, kita punya knowledge dengan student Japanese yang baru masuk universiti sama level kita. Cuma apa yang kita kurang kat situ mungkin dari segi bahasa lah, tapi dari segi bahasa tu bila kita banyak kali guna, kita interact dengan cikgu, kita interact dengan kawan-kawan apa semua, kita boleh pupuk kita punya kemahiran dalam bahasa Jepun tu sendiri. Okay. From AAG to Japan, mula-mula macam saya kata yang EJU examination ni dia adalah exam yang catered untuk foreign students yang nak fly ke Jepun. So after kita dah habis EJU ni, kita kena menduduki Ambang Asuhan Jepun final examination, and then bila dah lepas dua-dua ni baru kita boleh pursue kita punya degree for 4 years. So apa dua exam ni menetapkan untuk kita fly ke Jepun ni? Untuk EJU, dia menetap Allahu Akbar ke mana? Okay. Dia menentukan kita masuk ke universiti yang mana. Yang kita dah apply, kita ada apply beberapa universiti. So berdasarkan kita punya result, EJU exam kita punya result, kita layak masuk ke universiti yang mana. Lepas tu untuk AAJ punya final examination ni, sebabkan dia adalah condition yang ditetapkan oleh JPA MARA untuk kita fly. So kalau kita tak lepas AAJ final examination ni, kita tak boleh fly. Kita tersangkut dekat sini dan kena mencari aliran lain untuk sambung. Ataupun ada juga beberapa pilihan lain yang saya tak berapa tahu. Tapi kalau kita kena lepas dua-dua examination ni untuk kita terus fly ke Jepun untuk meneruskan pembelajaran degree 4 tahun di Jepun. So kenapa saya rasa cara ramai fikir, kenapa saya nak belajar di Japan, kenapa saya pilih Japan untuk meneruskan pembelajaran adalah sebab saya rasa dalam zaman sekarang yang di mana bisnes satu dunia ni saling in connection dengan each other, saya rasa untuk kita menguasai a third language tu adalah satu advantage untuk kita in the future nanti bila kita dah kerja apa semua tu. Bila kita menguasai bahasa baru, peluang bekerja kita tu akan lebih terbuka ke company-company lain. Contoh kalau kita ada kemahiran bahasa Jepun, kita punya peluang bekerja juga terbuka untuk company-company Jepun. Dan juga yang macam mana saya rasa before saya fly ke Jepun pun, saya dah tahulah basic. Macam kalau kita bayangkan Jepun ni, mesti kita bayangkan dia very advanced, dia punya technologies. Lagi-lagi dalam dia punya green technology, also dia punya natural disaster punya prevention dan juga mitigation dia. So macam mana yang kita tahu, Jepun ni dia very prone to earthquakes dan juga tsunami. So saya rasa kalau kita dapat amalkan apa yang kita belajar dari segi macam mana mereka kawal dan juga mengurangkan dia punya damage to bandar-bandar bila dalam keadaan natural disaster, saya rasa boleh apply ke Malaysia bila Malaysia dalam waktu monsoon season apa semua, banjir dan sebagainya. Also yang point ketiga adalah untuk travel. Saya rasa ni mana-mana negara kalau kita pergi, even dekat Malaysia pun, kita pergi mana-mana mesti kita nak take the chance untuk travel dalam negara tu sendiri,
untuk melihat macam mana culture negara tu, belajar mereka apa perbezaan tempat itu dengan Malaysia sendiri untuk meluaskan kita punya pandangan. Also sebab saya rasa job opportunities would increase for me in the future, sebab contohnya kalau saya nak kerja di Japan, sebab kita as Malaysian, kita boleh speak English or at least kita boleh understand English and communicate in English. So bila kita apply for works dekat Japan, benda tu akan jadi satu a big advantage untuk kita sebab Japanese mereka tak ramai yang fasih English. So bila ada foreign students yang lagi-lagi yang science students yang berkebolehan untuk bercakap English dan juga Jepun, benda ni akan jadi satu advantage untuk kita masuk ke company tu dan menyerlah. Dan juga kalau sebaliknya kalau kita kerja dekat Malaysia pun, kita juga terbuka untuk kerja di company-company Jepun. Bukan sahaja di dalam bidang sains ataupun engineering related, kita juga boleh bekerja dalam business ataupun marketing untuk company-company Jepun. Sebab kita ada kebolehan untuk jadi translator, medium untuk mereka interact dengan company-company Malaysia di Malaysia. Seterusnya kalau saya rasa ni support system kalau kita di Jepun. So macam untuk kita kan kita kena apply untuk university di Jepun. So a few factors yang kita kena consider adalah support system kita dekat sana. Contohnya kalau saya nak apply untuk university ini, untuk course ini, ada tak senior-senior yang ada di universiti itu waktu saya akan datang nanti untuk membantu saya macam nak isi jadual, membantu saya untuk lebih kenal dengan kawasan tu dan juga urusan bank, telefon, apa semua tu waktu itu. So support system dekat Jepun ni mostly adalah Malaysian community. Tak semestinya, tak terhad kepada student sahaja. Kalau di kawasan tu ada families yang dah tengah bekerja apa semua tu, mereka juga akan terlibat juga dalam Malaysian community untuk aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan biasanya. Juga saya kata close knit group with seniors ni, benda ni saya rasa sangat membantu sebab seniors ni adalah student yang duduk berdekatan dengan kita di keliling universiti juga. So apa-apa urusan ataupun any emergency ke apa ke, memang kita akan cari senior dulu. Macam waktu awal-awal sampai pun memang senior-senior ni yang akan guide kita untuk pergi buat buka bank account, pergi buat nombor telefon, daftar, kelas-kelas apa semua tu memang kita akan rujuk kepada senior. Tanya, lepas tu kalau senior ni juga kalau ada yang sama course dengan kita, kita akan dapat buku-buku teks apa semua dan juga lecture notes yang saya rasa amat membantu saya dalam pembelajaran. So lecture notes yang saya terima dari senior ni bukan sahaja dia dah termasuk apa yang lecturer ajar dan juga termasuk dengan apa yang macam mana senior tu understand the topic apa semua tu. So dan biasanya dia akan tulis nota tu in English ataupun Melayu, in Malay. So macam nak understand kelas-kelas waktu awal-awal sampai tu sangat membantu. Sebab macam kita culture shock juga kan, tiba-tiba sampai semua all everything in Japanese kan. So benda-benda ni membantu dan juga tak dilupakan pihak JPA. So pihak JPA mereka sebelum corona, waktu saya first year, setiap tahun mereka akan cuba turun padang ke sebanyak universiti yang mereka boleh pergi untuk bertanya khabar, tanya macam mana progres belajar apa semua tu. Dan juga disebabkan kita kena menghantar kita punya result dan juga apa jadual yang kita dah daftar untuk next semester ke JPA sendiri. So JPA boleh keep track macam mana kita punya proses pembelajaran tu. So mana-mana yang mereka rasa perlukan bantuan apa semua tu, JPA sendiri akan turun padang untuk membantu student tersebut.
dalam untuk membantu dia, untuk memberi nasihat, memberi guidance dan juga support. Ini adalah taburan pelajar AAJ batch 36. Saya batch 36. So yang di Saitama ni, yang ada Anis tu saya seorang. Walaupun saya seorang dekat Saitama ni, jangan risau sebab macam saya kata tadi, ada sini-sini yang membantu. Kalau yang ramai-ramai tu best sebab ada kawan-kawan yang korang dah kenal. So macam awal-awal tu tak adalah terkejut sangat. Tapi yang seorang-seorang ni pun jangan risau. Ada sini-sini yang membantu. Lepas tu disebabkan awak seorang yang ada dekat situ, so sini-sini akan lagi bagi pay attention dekat awak. So itu adalah one of the benefits lah juga kalau pergi datang seorang ni. So macam Saitama ni dekat mana? Saitama ni dia betul-betul sebelah Tokyo. Macam kalau nampak bawah nama Saitama tu ada Yokohama. So between dua tempat tu adalah Tokyo. So kalau macam kita nak ibaratkan Saitama ni macam mana? Kalau susah nak bayangkan, Saitama dengan Tokyo ni macam Kuala Lumpur dengan Shah Alam. Dia betul-betul sebelah. So dia macam tu. Macam tu adalah juga antara faktor kenapa saya ambil Saitama juga. So okay. So seterusnya life in Japan. So ini adalah gambar sewaktu saya mula-mula sampai. So waktu kita mula-mula, kita akan fly pada bulan 4. Hujung bulan 3. So waktu hujung bulan 3, awal bulan 4 itu adalah musim bunga di Jepun. So ini adalah waktu kita nama dia Hanami. Hanami ni adalah aktiviti yang kita akan piknik dekat garden, dekat taman-taman sambil tengok pokok-pokok sakura macam tu. So macam kita tahu kan, kalau Jepun mesti kita bayangkan pokok sakura apa semua tu. So waktu ni memang saya excited sangat-sangat nak tengok pokok sakura yang selama ni saya macam bayang-bayangkan je. So ini adalah community dekat Saitama, community Malaysia. Ini adalah kalau nak bandingkan universiti lain, ni kiranya sikit. Kalau dekat universiti-universiti lain ada yang lagi banyak student dan juga families yang menetap dekat area situ. Seterusnya ni adalah gambar sakura yang dilitupi dengan salji, which is a very weird phenomena sebab time tu bulan 4 turun salji. Biasanya salji turun pada bulan 1, bulan 2 macam tu. Tapi tiba-tiba bulan 4, pagi bulan 4 satu hari tu tiba-tiba salji turun melitupi sakura. So benda ni kiranya macam cantik sangat. So saya pergi jalan-jalan keliling rumah dapat ambil gambar ni. So seterusnya macam kita tahu Jepun kan is a 4 season country kan. So ni gambar sewaktu musim summer. Saya pergi, saya rasa ni dekat Shizuoka. Saya pergi macam lalu jambatan gantung. Lepas tu ni gambar ni saya tak edit langsung. Saya tak ada edit gambar. Air dia memang biru macam ni. Lepas tu ni adalah gambar waktu musim fall yang memang cantik sebab kita nampak pokok ni masih, saya rasa ni gambar ni masih belum fall sepenuhnya, tapi sebab kita nampak dia punya perubahan between pokok hijau, pokok kuning dan pokok merah tu, saya rasa waktu ni cantik sangat. Dan gambar ni adalah waktu saya pergi ski trip dengan budak-budak, dengan student yang sama universiti dengan saya ni dekat atas gunung sebelum saya turun ski ke bawah. Lepas tu seterusnya adalah gambar, ni adalah Statue of Liberty dekat Jepun. Dekat Jepun ni dia ada 3 Statue of Liberty, tapi yang saya pergi ni yang dekat Tokyo, yang paling besar antara 3 tu. Tapi dia paling besar macam mana pun dia adalah just 1/7 je size daripada Statue of Liberty yang sebenarnya. Tapi still macam bila sampai sini macam dah sampai Statue of Liberty. So macam seronok lah. Lepas tu seterusnya saya tengok ni Gundam statue ni, dia saya rasa dia tinggi dia lebih 20 meter ataupun lebih kurang 20 meter dan dia waktu malam dia ada macam light show dan juga macam pergerakan yang dia buat macam show macam tu. Dan ni adalah yang Mount Fuji yang terkenal yang saya dapat pergi pada bulan 4 hari tu, saya dapat pergi ke Mount Fuji untuk jalan-jalan dengan kawan-kawan saya.
Lepas tu raya in Japan, saya dapat gambar-gambar ni adalah saya rasa waktu first year je, sebab first year je yang sebelum corona. So kalau tak ada apa-apa halangan, memang kedutaan besar immigration dia akan buat majlis raya dekat Tokyo, ramai untuk semua student Melayu datang ramai-ramai dekat sini. So tapi sebab corona tahun lepas dengan tahun ni dia tak buat. Dan juga kalau di community, di area situ ramai Melayu, memang banyaklah rumah-rumah yang buat jamuan raya, so orang datang makan-makan apa semua tu. So Malaysian community dekat Jepun ni memang kalau berdekatan tu memang kita akan keep in contact, ajak each other kalau ada aktiviti apa semua tu. So kalau datang Jepun ni jangan risau kalau kita seorang-seorang ke apa, sebab kita tak pernah seorang-seorang, kita sentiasa ada orang yang membantu kita, orang yang kita boleh reach out untuk dalam kita ada masalah ke apa-apa ke. So saya rasa slide saya habis dekat sini. Okey. Wow, laju juga ni saya. Juga, okey. Agak laju. Sebab kita ada banyak masa untuk soalan, saya buka untuk soalan. Okey, sekarang kita ada sesi ni lah, kita terus ke sesi Q&A lah, macam apa yang Hanis nak kan, Anis nak. So ada beberapa soalan dekat Zoom chat ni, okey. Dan juga saya tak pasti sama ada soalan dekat Facebook ada ke tidak. Mungkin rakan-rakan organizer boleh bantu saya mungkin untuk bantu letak dekat chat box di Zoom. Okey, soalan yang pertama daripada FJ. Future nanti ada demand tak untuk civil engineering ni, dan apa pendapat sis yang Malaysia sekarang ni dia punya kadar gaji jurutera untuk fresh graduates underpaid lah macam tu. So apa pendapat Anis? So tentang future demand untuk civil engineering ni, saya rasa soalan ni baru je siang tadi saya jumpa dengan saya punya lecturer, sebab saya sekarang third year. So third year dah macam tengah berfikir untuk masuk ke bidang mana untuk masuk lab. So tadi saya masuk ke lab material, dan apa yang lecturer tu cakap sekarang ni, apa dalam bidang material tu sekarang ni kan kalau konkrit apa semua tu dia consist of cement dan juga pasir kan. So sekarang ni pasir tu sendiri, pasir punya amount of sand dekat dalam, lagi-lagi kalau macam dekat Malaysia, Vietnam apa semua tu, sekarang masalah pasir adalah dia tak cukup. So sekarang ni macam kita sekarang bidang civil engineering dari segi material ni tengah mencari bahan-bahan baru untuk replace pasir tu juga. Dan juga kalau simen, penggunaan konkrit akan increase carbon dioxide punya level in atmosphere. So benda tu juga tengah dikaji. Okay. Dikaji oleh pihak-pihak universiti dan juga university students untuk macam apa yang kita patut tambah dalam cement paste tu untuk mengurangkan release of carbon dioxide into atmosphere. Saya rasa benda tu, sebab tadi saya baru dengar cerita tu, so saya rasa macam benda ni saya boleh share juga dengan pada sesi malam ni. Dan juga pasal soalan yang gaji tadi tu, kalau nak cakap pasal gaji Malaysia, saya rasa bukan sekadar engineering punya bidang je yang kita boleh kata underpaid, lagi-lagi kalau fresh graduate. Mana-mana bidang, kalau lagi medik ke apa-apa, saya rasa memang ada masalah underpaid tu. Tapi kalau kita jangan terhadkan kita punya pemikiran untuk kalau kita graduate engineering, kita hanya boleh kerja engineering. Kita boleh je meluaskan kita punya pemandangan untuk tengok juga bidang-bidang lain yang kalau kita berminat untuk kerja ataupun kita diberi peluang untuk kerja tempat-tempat tu, untuk increase juga kita punya self ability kita.
Walaupun saya rasa kalau kita nak kerja engineering tu underpaid jugalah. Lagi-lagi kalau macam kita ada kemahiran the third language ke apa ni, kita patut fikir juga pasal dari segi gaji tu. Okay, alright. Thank you Anis. So soalan daripada Cikgu Aisyah, Cikgu Aisyah tanya, selain daripada bidang engineering, bidang apa lagi JPA MARA ataupun penaja lain yang berdasarkan pengetahuan Anis yang tawarkan untuk pengajian di Jepun? Okay, yang saya tahu scholarship yang ada untuk menawarkan menawarkan sambung belajar ke Jepun ni ada JPA MARA, iaitu apa yang saya ni, dan JPA MARA ni juga dia terbahagi kepada dua, ada yang masuk engineering dan juga sains sosial. Kalau yang engineering ni kita punya foundation tu dekat AAJ, iaitu dekat Universiti Malaya. Tapi kalau kita masuk yang bahagian sosial, bahasa apa semua tu, ekonomi, kita akan pergi dekat pusat bahasa Tekyo, tapi dia still under JPA MARA dan dia sama juga program dia 2 tahun di Malaysia dan juga 4 tahun di Jepun. Selain daripada JPA MARA, ada juga scholarship under MARA sendiri, which is dia di MJII dan dia program dia 3 tahun di Malaysia dan 2 tahun di Jepun. Dan salah satu benefit kalau masuk yang MARA ni, kita akan dapat juga diploma punya sijil. Tapi masa yang you spend dekat Jepun cuma 2 tahun, unless kalau kita nak kerja ataupun sambung belajar di Jepun. Okay, so macam tadi kan Anis cakap ada 2 bidang, ya, satu engineering, satu lagi sains sosial untuk bawah JPA MARA. So engineering tu dia tak terbatas engineering apa-apa ke ataupun hanya engineering tertentu sahaja? Dan sains sosial tu bidang apa contohnya? Kalau engineering tu dia tak terbatas. Dia yang saya tahu ada chemical engineering, civil engineering, mechanical. Saya rasa di semua engineering boleh apply untuk JPA MARA, dan juga yang pusat bahasa yang untuk sains sosial tu ada ekonomi, ada business dan juga bahasa, boleh macam linguistik macam tu, saya rasa boleh ambil juga kalau kita ambil yang dekat pusat bahasa Tekyo tu. Tapi untuk yang MARA punya scholarship ke Jepun, dia cuma limited untuk mechanical engineering dan juga electrical and electronics engineering sahaja. Okay, alright. So tadi selain daripada JPA MARA, Anis sebut ada penaja lain iaitu? MARA, okay. Dan juga ada juga scholarship yang kerajaan Jepun sendiri tawarkan untuk student-student Malaysia. Tapi saya tak berapa tahu dia punya details. Ada juga Petronas, saya rasa baru last year ataupun last 2 years dia start buka untuk Jepun ke Japan dia punya scholarship. Okay, alright. So Haris Syazwan tanya, kat Odaiba ke tu? Ni kawan ke apa? Saya tak kenal, tapi yang statue of Liberty tadi tu dekat Odaiba. Okay, alright. So student tanya, okay, berapa allowance JPA yang Anis dapat? Sorry, JPA MARA ni kan? JPA MARA. Allowance JPA MARA yang saya dapat, kalau dalam yen, dia adalah 130,000 yen sebulan. Dan saya rasa kalau berdasarkan living cost dekat Saitama, saya punya sewa rumah saya punya sewa rumah dalam 40,000 yen. So saya ada lagi baki banyak, dan saya rasa apa yang JPA MARA provide itu memang cukup untuk kita sara hidup, dan juga kalau kita pandai nak save duit, kita boleh nak pergi jalan, pergi travel apa semua tu. So saya rasa dan juga kita dibenarkan untuk buat kerja part time. Kalau kita belajar di Jepun ni, just kita kena ada kebenaran yang kita akan dapat job di belakang IC Jepun kita. Disebabkan kita dibenarkan untuk ambil kerja part time tu,
ramai kawan-kawan saya yang dah start saving duit daripada sekarang. Macam contohnya menggunakan duit yang mereka dapat dari kerja part time tu untuk membayar bil-bil apa semua tu dan save duit apa yang JPA Mara bagi. Tapi secara summary-nya apa yang sponsor bagi tu enough lah untuk kita survive dekat waktu sepanjang pengajian, betul tak? Betul, more than enough. Cukup More je. than enough. Okay, alright, good. Okay, betul ke? Okay, Muhammad tanya, betul ke kalau musim sejuk orang kat sana busuk sebab tak mandi? I'm not sure this is a Um, good question or not. Tapi Saya rasa kalau nak kata busuk tak mandi tu dia bukan musim sejuk, dia musim panas. so adalah. Ada fenomen kejadian tu ada dekat sini sebab kalau musim sejuk kita tak berpeluh. So macam dia punya bau tu tak merebak sangat. Kalau musim panas bila kita berpeluh dan disebabkan orang Jepun ni dia ada budaya yang dia akan mandi malam. Lepas tu bila pagi dia bangun pergi kelas ataupun pergi kerja dia tak mandi. So benda tu rasa macam bila pagi tu dia effect jugalah macam kita punya bau badan bangun-bangun tidur tu lepas tu macam tak freshen up, diorang just basuh muka, gosok gigi apa tu lepas terus pergi keluar rumah untuk meneruskan hari mereka. Saya rasa itu adalah juga contribute to bau badan waktu summer nanti tu. Okay, alright. So saya rasa soalan ni macam pelik sikit tapi saya rasa kalau kat Malaysia pun ada je kes macam ni. So, okay, kita move on to the next question. Haikal tanya, Kak, mau duduk dekat area Saitama selalu makan apa dekat sana selain ramen? So, dia tanya pasal soalan tentang makan lah. Kalau duduk dekat area Saitama ni kot, selalu makan apa dekat sana? Kalau duduk area Saitama ataupun saya rasa mostly area mana-mana dekat Jepun kita ada supply makanan halal. Contoh kalau dekat Saitama, dekat area rumah saya ni ada masjid. So dekat masjid ni memang ada supply ayam halal, daging halal, rempah-rempah apa semua tu. Memang ada di masjid tu. Kalau di tempat-tempat lain, contohnya kalau tempat tu kita duduk tak ada access to masjid apa semua tu, kita boleh memang ada service order online. Bisnes-bisnes halal ni memang ramai orang buat dekat Malaysia untuk kita dapat supply makanan halal tu. Kalau Kat Saitama lah. Kat Jepun as a general memang banyak as general. Kalau Saitama saya boleh jalan 5 minit je pergi beli ayam halal. Okay. So tak ada masalah lah dekat ceruk mana dekat Jepun tak ada masalah untuk dapatkan makanan halal. Betul? Okay, alright, good to know. Kos apa yang sesuai kalau nak pergi Jepun? Jess tanya. So mungkin nak reiterate balik, nak re-emphasize balik program yang ditawarkan di Jepun ni oleh sponsor kita. So saya rasa kalau macam kita betul-betul nak dapatkan manfaat Jepun tu kan macam dia punya advance teknologi apa semua tu macam engineering lah. Tapi kalau kita nak pursue benda lain macam linguistik ke apa semua tu pun okey je. Tapi saya rasa the best kalau nak datang Jepun untuk dapatkan dia punya full benefit tu adalah engineering. Lagi-lagi kalau mechanical ataupun civil. Sebab civil ni dia close related to green technology dan juga natural disaster prevention dan mitigation apa semua tu. So kalau macam kita nak recommend courses nak belajar dekat Jepun ni, dua tu lah, mechanical ataupun civil. Kalau macam program-program animation ke computer science ke ada tak yang setahu Anis lah ada pelajar buat program dekat Jepun untuk course macam ni? Saya rasa ada tapi saya tak rasa mereka under scholarship. Saya rasa mereka datang private. Okay. Sebab ada je universities dekat Japan yang khusus untuk contoh animation, graphic design apa semua tu ada je. So saya rasa kalau kita open to the idea nak datang belajar private dekat sini boleh je tapi kena ada basic dululah kot, basic Japanese language tu sendiri sebab dekat Jepun ni everything is in Japanese. Dia tak ada sangat English directory ke apa macam tu. So bila sebut pasal kena ada kemahiran bahasa Jepun ni, so kita rasanya
kita beralih ke soalan daripada Muhammad Bari. Dia tanya, kalau nak bila nak fly ke Jepun kena tahu cakap bahasa Jepun ke? Is it compulsory? Macam mana? Saya boleh kata dia compulsory. Sebab ini adalah macam kalau saya cakap macam ni dia akan jadi macam a weakness for Japanese people sebab dia orang tak ramai yang mahir English. Dan lecturer pun kalau dia orang buat kelas memang dia orang akan mengajar in Japanese. So kalau kita datang Jepun without basics, without basics, kalau kita datang belajar terus masuk degree first year ke apa ke, saya rasa kita akan susah nak cope. Bukan setakat susah nak cope, saya rasa kita susah nak faham, nak keep up dengan pace university apa semua tu. Okay. Bila sebut macam tentang perlunya bahasa Jepun, is it a requirement untuk memasuki universiti di Jepun? Adakah bahasa Jepun tu, penguasaan bahasa Jepun tu satu syarat minimum ataupun syarat khas untuk masuk ke universiti di Jepun? Kalau kita under kontrak JPA MARA tu kan kita memang kena lepas EJU examination dan juga final AAZ examination tu. Kalau kita lepas dua tu, insyaAllah kita dah ada lah kemahiran untuk bercakap dan menggunakan bahasa Jepun tu sendiri. Tapi saya rasa Japanese University tak menetapkan any conditions students kena ada kemahiran cakap bahasa Jepun. Tapi sebab saya rasa 95% lecturer dekat Japan ni memang pakai fully Japanese untuk diorang punya lecture. Kita sendiri kena sedarlah di importance of menguasai bahasa Jepun tu before kita sambung belajar dekat sini. Okay, alright. So Ahmad Arif tanya dekat Saitama ada tak bidang animation? So Saitama ni as in Saitama University kot? Oh, kalau Saitama University tak ada bidang animation. Okay. Saitama University dia ada engineering, civil, mechanical, chemical engineering, electronical, dan selain daripada bidang engineering tu ada economy, management, business apa semua tu. Saya tak dekat Saitama University sendiri tak ada bidang animation ataupun graphic design. Okay, alright. Nurul Syarafana ditanya, boleh tak Kak Anis beritahu schedule dekat Jepun as a student, is it packed? Sebab kita tahu macam orang Jepun ni memang semua laju, jalan pun laju, semua nak cepat kan. So macam mana jadual Anis sendiri? Sebab kalau jadual kelas tu kita ditetapkan dalam satu semester tu kita boleh ambil berapa credit hours. So kita boleh pilih kita nak ambil subjek mana, dan depends on subjek berapa yang kita pilih tu, kita akan menentukan kita punya kesibukan kita pada semester tu. Tapi dan contohnya waktu saya first year semester 1 banding first year saya semester 2, semester 1 saya lagi busy berbanding semester 2 saya. Dia depends on berapa banyak subjek yang kita boleh ambil waktu itu dan subjek yang banyak kita ambil pada semester tersebut. Okay, so bila bercakap pasal kita boleh susun sendiri jadual kita, sama juga seperti di Malaysia, ada tak JPA MARA tetapkan, okay Anis, by 5 tahun you kena completekan you punya degree, ada tak tempoh waktu yang ditetapkan oleh JPA MARA untuk menamatkan pengajian? JPA MARA dia menetapkan kita untuk menamatkan kajian untuk selama 4 tahun. Lepas tu kita setiap habis examination setiap SEM, kita akan hantar kita punya results ke JPA untuk mereka pantau pace yang kita ambil sekarang ni cukup tak untuk kita graduate on time pada masa 4 tahun tu. Lepas tu kalau ada macam chance untuk kita tak sempat nak graduate on time tu, ada kalau kita kena extend a year sebab kita tak cukup credit hour, contoh 1 atau 2 credit hour, kita masih boleh talk dengan JPA untuk dah teruskan scholarship kita, tapi mungkin dikurangkan beberapa persen. Tapi kalau kita
tak graduate on time dalam masa 4 tahun tu, kita tak akan dapat di maksudnya last scholarship. Kita kalau dekat Jepun ni kita dapat duit scholarship kita 4 bulan sekali. So kalau kita tak graduate on time dalam masa 4 tahun tu, kita tak dapat duit yang kita patut terima bila kita graduate on time tu, sebab kita dah extend kita punya waktu belajar kita. Itu pun atas budi bicara JPA MARA. Betul. Dia akan pantau jugalah kita punya proses sepanjang yang kita berdasarkan apa yang result yang kita hantar tu. So dia akan tengok kita ni okey tak untuk kita teruskan another year tu. Faham. So Adlin tanya, kalau dapat scholarship tu, does it means 100% free education atau ada guna duit sendiri juga? Maksudnya bila once you dapat JPA MARA punya scholarship, Anis kena keluarkan duit juga tak untuk that the whole study time dekat Jepun tu? Mungkin macam tu soalan dia. Kalau dia tanya pasal yuran university, yuran tuition apa semua tu memang fully paid by JPA MARA. Memang saya tak keluarkan duit, saya cuma keluarkan duit untuk beli buku teks yang kalau tiba-tiba saya ambil subjek yang contoh senior saya tak ambil, lepas tu saya tak dapat buku teks daripada mereka tu. So duit saya cuma keluar untuk beli buku-buku teks yang saya nak ambil tu je. So untuk tuition apa semua tu tak ada, students tak perlu bayar apa-apa. So maksudnya still lah maksudnya allowance daripada JPA MARA tu mencukupi untuk cover juga that buku pun kan? Betul. Betul. And then mungkin saya rasa ada satu lagi side daripada soalan Adlin ni, tanya JPA MARA punya program tu sendiri, adakah selepas tamat pengajian tak perlu bayar langsung ataupun macam mana? Untuk soalan tu saya rasa since 2-3 tahun lepas JPA MARA punya scholarship ni dia jadi PBU. Pinjaman boleh ubah. Pinjaman bukan, dia boleh ubah. Yang kalau kita kerja dengan government kita cuma bayar 25%. Pinjaman boleh ubah. Dia saya rasa since 2-3 tahun lepas dia ubah jadi pinjaman boleh ubah. So kita ada bond dengan kerajaan tu. Saya rasa ada 3 pilihan. Kalau kita kerja dengan government, kita just perlu bayar 25%. Kalau kita kerja dengan companies yang private ataupun macam kita kerja dekat Jepun ke apa ke, kita perlu bayar full lah scholarship tu. Okay, faham. So kena rujuk balik kontrak dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh JPA MARA tu sendirilah ya. Okay, alright. So Almir Aijaz ditanya, what are the main courses Japan universities known for? And cantik tak kampus dekat sana? Kalau nak kata pasal main courses tu engineering ataupun science related macam math ke apa semua, math, engineering, business juga saya rasa one of the popular choices kalau orang datang nak belajar dekat Jepun. Dan kalau macam cantik tak university tu, cantik sebab dia, saya rasa salah satu faktor yang membuat saya rasa cantik ni sebab kita setiap musim memang warna university tu berubah. Kalau waktu spring memang semua pokok pink, kalau waktu summer semua hijau. Waktu fall dia akan jadi merah-merah, kuning-kuning. Dan kalau winter, kalau you duduk kat tempat yang turun salji memang putih lah. Memang pokok tak ada daun dan dia putih. Lepas tu sebab kalau macam saya, dia punya satu campus tu memang semua ada dekat situ. So dia punya students tu memang centered dekat satu campus je. So dia very lively apa semua. So macam kita ada nampak board untuk student activities apa semua tu. So dia macam nampak hidup kawasan tu. Okay. So tadi Anis jawab yang main courses untuk yang dikenali untuk Japanese University ni adalah engineering Engineering. Okay, alright. So soalan daripada Amir Ridwan.
JPA Mara, sebab kita tahu yang program yang banyak di pursue oleh student-student Malaysia dekat sana adalah bidang engineering dan juga social science. Saya tak pasti sebab saya rasa ini bidang sains. JPA Mara, Amir Ridwan tanya, JPA Mara ada offer untuk course biochemistry tak dekat Jepun? Batch saya ada seorang yang ambil dia bukan biochemistry, dia biochemical engineering. Okay. Yang ada seorang dia tu, dan disebabkan dekat AAJ kita tak belajar any biology related subjects, so bila kawan saya tu sampai dekat universiti dia tu, dia kena study sendiri jugalah, macam all the biology terms apa semua tu. Tapi sebab di lecturers, kita boleh rujuk lecturers, macam lecturers dekat Jepun ni dia very, kalau kita datang dekat dia memang dia akan tolong kita betul-betul. So kawan saya tu memang dia pergi dekat kita panggil lecturer kita sensei dekat sini, pergi dekat sensei untuk minta bantuan notes, cara belajar untuk senang hafal biology terms tu. So kalau ada yang nak ambil biochemical engineering pun tak impossible, boleh je. Okay, so kita nampak jugalah ada word engineering juga kat belakang tu. Sebab dalam JPA Mara memang dia offer engineering course. So kalau macam saya rasa nak ambil applied chemistry tak boleh, tapi chemical engineering boleh. Tapi dua benda tu dia adalah benda yang berbeza. So jangan tertipu lah dengan macam, oh saya minat chemistry, so saya boleh ambil chemical engineering. Okay, faham, alright. So, okay, soalan lain. Kat Jepun boleh tak nak ambil course yang selain daripada bidang sains? So dah jawab tadi, social science. Okay, so kat tempat paling banyak anime merch kat mana? Anime merch ni maksudnya apa? Saya pun tak berapa nak tahu. Mungkin Anis tahu? Kalau jenis yang nak cari anime punya merchandise, punya goods ke apa ke, kita kalau biasa orang yang tahu anime, orang tengok anime dia akan tahulah nama tempat, nama dia Akihabara. Akihabara ni dia macam electronic city yang kalau kita sampai je dekat Akihabara tu, memang all these buildings ni punya dinding tu memang anime punya stuff, anime punya iklan apa semua tu. Dan disebabkan Jepun ni sendiri adalah negara di mana asal usul anime tu, so banyak je macam dia buat exhibition apa semua tu, pameran untuk anime-anime yang tengah popular. So nak dapat access to anime merchandise tu boleh je, senang je, nak beli online pun senang je. Okay, alright. So Muhammad Bari tanya juga, boleh tak nak buat part time dekat semasa belajar di Jepun? So tadi Anis dah jawab boleh, tapi kena ada apa? Kita panggil apa? Kebenaran dekat kita punya IC card kita. Jepun tu kan? Okay, alright. So Najihah Halim tanya, Akak, saya ada dengar dekat Japan ni susah sikit untuk dapat kerja as a foreigner. Adakah ini betul? Ada tak kenalan akak yang Malaysian yang kerja bidang profesional di Jepun? Kenalan saya tu maksudnya senior saya yang dah graduate. Yang stay dekat Jepun mostly sama ada sambung masters ataupun kerja. Yang kerja mostly kalau saya dengar diorang punya experience sewaktu nak mencari kerja tu, disebabkan mereka ada juga kebolehan untuk cakap English tu, dia jadi macam an advantage. Lepas tu kalau kita a foreign student dekat Japan ni, kita ada macam special platform yang kita boleh gunakan. Macam kita ada job exhibition yang terbuka untuk foreign student sahaja. Lepas tu companies memang datang dekat that exhibition tu untuk cari foreign student sahaja. So saya tak rasa dia jadi problem. Tapi kalau sekarang ni mungkin a problem sebab corona. Macam banyak companies melimitkan dia punya berapa banyak dia nak ambil masuk, ataupun company yang tak buka untuk pekerja baru pada tahun tu. Saya rasa mungkin tu bagi efek juga kot pengambilan pekerja baru. So ada dua benda yang saya nak tanya di samping benda ni, ada di samping topik ni. Yang pertama, right upon graduation, so adakah JPA Mara membenarkan contoh Anis untuk bekerja sekejap dekat Jepun ataupun kena patah balik Malaysia right away? Macam mana? After kita graduate, kita kena balik Malaysia dulu untuk mendaftar diri.
kiranya nak mengesahkan yang kita dah habis belajar dalam masa 4 tahun tu. Lepas tu kalau kita nak kerja dekat Jepun, setakat yang saya tahu company tu mesti ada relation ataupun ada anak company di dekat Malaysia. Itu adalah syarat-syarat company yang kalau kita nak kerja lah dekat company dekat Jepun ni, dia kena ada kaitan dengan company Malaysia juga. Tapi setahu saya kita masih dibenarkan untuk kerja. Okey, faham. So bergantung juga kepada polisi semasa GPA Mara lah Betul. Saya rasa mungkin ada juga perubahan lepas ni. So kena check juga dengan detail dekat situ. Okey, bahagian kedua yang saya nak tanya berkaitan dengan apa yang kita sembang tadi, sebab Anis ada cakap pasal bergantung pada situasi corona kan. So nak tanya, macam mana situasi corona dekat Jepun sendiri, dekat tempat Anis ke dan Jepun as a general? Situasi corona dekat Jepun, kalau kita nak cakap dari segi pengedaran vaksin apa semua tu, kalau kita nak compare rate dia dengan Malaysia, Jepun lambat sikit. Sebab sekarang ni mereka lebih mengutamakan untuk vaccinate di elderly dulu. Elderly, lepas tu mereka sekarang masih nak mengusahakan untuk melancarkan Olimpik. So mereka ada dia punya priorities which is elderly, Olympic punya volunteers dan juga Olympic athletes. Tapi sekarang ni disebabkan mereka tengah membuka juga certain universities as pusat vaccination. So those universities yang saya dengar dia akan mengutamakan dia punya student dulu untuk divaccinate dulu. So saya rasa after diorang dah agree untuk jadikan that university as a pusat vaccination, dia macam cepatlah sikit dia punya pengedaran vaksin tu. Tapi kalau kita nak compare kes-kes baru dekat Jepun, sekarang ni dalam purata sehari 1,000 lebih macam tu, sebab dekat company Jepun ni mereka tak menerapkan sangat konsep work from home. Mereka still kena pergi commute to companies untuk kerja. So benda tu dia contribute to meningkatkan kes hari-hari tu juga. Dari segi pembelajaran, Anis study dari rumah ke macam mana? Kalau universiti, kalau saya tambah universiti, dia most of the classes dia akan buat hybrid classes. Hybrid classes ni macam kita punya student number. Minggu ni adalah minggu untuk student nombor genap untuk pergi kelas face to face, yang nombor ganjil kena online class. Lepas tu kita akan swap the next week. Selain daripada kelas yang macam tu, macam lectures, kita kalau ada kelas eksperimen apa semua tu, masih kena pergi universiti untuk buat eksperimen apa semua tu. Tapi ada certain universiti lain yang masih sekarang ni tengah buat full face to face classes. Tengok juga macam mana universiti tu ambil langkah untuk keadaan sekarang ni. Okey, faham. Muhammad Bari tanya, kat Jepun ada tak course accounting? Accounting? Kalau nak kata ada tak ada tu ada. Kat Jepun tu memang ada, tapi kat Jepun tu memang ada. Penaja kalau penaja yang buka untuk course accounting, kalau JPA Mara, yang saya tahu tak ada buka untuk Jepun. Dia ada buka untuk New Zealand, tak silap saya. So kalau nak buat accounting kat Jepun ada JPA Mara, yang saya tahu dia tak ada offer. Okay, alright. So next soalan daripada Sukri Hussein dari Facebook Live. Dia tanya dekat Saitama University, dia orang ajar design in which design code? Okay, saya tak tahu. Okay. Dia macam programming macam tu ke? Oh, okay, mungkin. Saya tak tahu. I'm not sure. Kalau programming macam tu, saya sekarang tengah ambil kelas programming juga, tapi kelas programming yang catered untuk civil engineering / architecture. Maksudnya kita coding untuk contohnya nak kira traffic di certain kawasan ke apa semua tu, kita akan buat. Kita ada belajar jugalah Python apa semua tu. Sebab ada lecturer yang ada PhD in software design untuk macam city planning apa semua tu. So memang dia ada classes yang buka untuk belajar code programming.
Saya tak tahu kalau design coding tu macam mana. Okay, alright. So, tak apa, nanti kita kalau Mr. Supri Hussein ada apa penerangan lebih lanjut tentang soalan ni boleh utarakan. Okay, sementara kita mungkin ada masa sikit lagi. Okay, living cost dekat sana mahal ke tak? Kalau kita nak compare dengan berapa banyak yang kita dapat, scholarship yang saya dapat, dan juga yang betul-betul duduk kat Tokyo tu, tak dia mencukupi, lebih dari mencukupi. Tapi kalau macam kita dah kerja apa semua tu, sebab kalau kita dah kerja nanti macam ada cukai-cukai. Kalau kat Jepun ni dia banyak cukai. Saya rasa kalau ada macam kita punya apa yang kita pun rasa living cost as student dengan living cost apa yang kita rasa waktu kita kerja nanti lain. Tapi kalau as student sekarang ni saya rasa ada je freedom nak berjalan apa semua tu sekarang. Okay, alright. So tadi kita cakap tentang Malaysian community kat Jepun. So sekarang dia tanya, the Muslim community kat Jepun. Macam mana keadaan Muslim community kat Jepun tu? Kalau Muslim community dia lagi ramai sebab kita ada Bangladesh, kita ada Nepal, Pakistan apa semua tu. Contohnya macam dekat Saitama University ni sendiri kan ada masjid. So every hari Jumaat ada solat Jumaat. Kalau waktu puasa ada solat tarawih. Lepas tu saya rasa seminggu sekali macam ada masak-masak macam ikut kalau yang saya tahu ikut negara macam contoh negara Pakistan malam ni masak-masak. So kalau nak kata Muslim community tu dekat Jepun ni ramai je sebab ada banyak masjid dekat Jepun. Lepas tu ramai yang macam meneruskan pembelajaran master atau PhD students daripada overseas yang datang ke Jepun ni, bukan setakat undergraduate je. Okay, kalau dari segi Japanese Muslim tu sendiri, jelas tak nampak diorang punya community? Nak kata jelas nampak tu saya tak berapa perasan, tapi macam nampak kalau kita pergi dekat Masjid Jamik dekat Tokyo, nama dia Masjid Jamik. Dekat situ macam ada classes belajar Quran yang kalau kita tengok dekat Facebook, saya pernah nampak macam a post dekat Facebook macam ramai Japanese people yang baru menganut Islam belajar macam mana nak belajar baca Quran apa semua dekat situ. Okay, alright. So Ibrahim ada tanya, dekat Jepun ada course digital art tak? Digital art? Ada. Ada. Kalau nak kata ada tu ada. Okay, alright. So Nur tanya, apa ambition akak? Ambition saya, sebab saya sekarang daripada kecil saya nak jadi lecturer sebenarnya. So kalau saya nak jadi lecturer, after saya habis undergraduate ni, saya nak sambung masters. Dan kat PhD tu saya maybe fikir nak buat part time sekali dengan jadi a lecturer, tapi kita tengok juga kebolehan saya juga. Kalau saya mampu untuk teruskan sampai PhD baru jadi lecturer pun saya open to the idea. Tapi kalau tak ada rezeki jadi lecturer, saya okay nak kerja dekat any company yang offer civil punya services ataupun any Japanese companies dekat Malaysia untuk saya memanfaatkan bahasa yang saya dah belajar ni supaya tak lupa untuk kita terus gunakan bahasa yang kita dah belajar susah-susah. Okay, alright. So Ri tanya, masa dekat Jepun pernah tak rasa takut dengan bencana alam yang biasa berlaku macam gempa bumi, tsunami? Waktu saya first year 2019 hujung tahun, kalau ada yang perasan dekat berita ke apa, ada this big typhoon datang attack, nama dia Typhoon Hagibis, boleh Google, dan dia lalu betul-betul dekat area Saitama, area Tokyo dengan Saitama dia lalu. So waktu tu, that typhoon in specifically, Jepun dah ramal dia akan datang bila, dan dia dah bagi tahu awal-awal dekat dia punya citizen untuk prepare awal-awal bag yang ada kita punya important documents and makanan, and in case kalau terputus bekalan elektrik, bekalan air apa semua tu, dia dah bagi tahu kita apa persediaan yang kita kena buat. So dan saya juga ada sini-sini saya waktu tu, memang kita keep in contact dengan each other. Lepas tu sebab malam tu dah memang dapat tahu dia punya laluan typhoon punya mata tu sendiri lalu dekat Saitama punya area ni.
memang dia dah sediakan tempat evacuation center. So memang saya dan senior-senior saya semua pergi evacuation center tu, dan memang ramai yang dah ada kat situ untuk menyelamatkan diri. Maksudnya Japanese citizen ni dia very aware dengan di weather forecast dekat Jepun ni. Dan Jepun punya government sendiri dah spread the awareness macam mana nak menghadapi natural disaster tu. So tak adalah rasa macam cuak sangat. Dia okey lah. Dia cuak tu ada tapi okey. Sebab kita dah tahu macam mana nak menghadapi. Sebab Jepun dah memang bersedia dengan situasi-situasi macam ni kan. Okay. Betul-betul. Alright. So Haris Syazwan dia ada tanya. So sebelum saya baca soalan ni, saya pun sebenarnya baru tahu juga bila berkecimpung dengan alumni punya aktiviti ni. Baru saya tahu yang sebenarnya program scholarship JPA dan scholarship JPA Mara adalah dua scholarship berbeza kan. Okay, kita berbalik kepada soalan ni. What are the stage for applying JPA? Saya rasa ni JPA Mara scholarship mungkin untuk Anis punya scholarship. Okay, stages dia. Stages dia saya rasa kalau JPA Mara ni dia yang saya ingat kita macam biasa kita kena apply untuk di scholarship tu. Lepas tu kalau kita lepas di that stage, kita kena pergi dia punya interview. Lepas tu setahu saya sampai ke batch yang bawah saya ni punya interview pun dia masih mengamalkan this macam casual environment dalam dia punya interview, which kita pakai macam pakaian sukan. Kita tak perlu pakai formal suit ke baju kurung ke apa ke, sebab bila kita pergi sana tu dia punya cara interview dia waktu saya tu is a group interview dengan a few interviewer dan juga macam group discussion yang di mana kita akan diberi tema oleh interviewer tu, kita kena discuss dan bentang tentang pendapat kita tentang that tema. Dan after that dah tak ada follow up interview ke apa ke, kita just tunggu results je untuk kalau JPA Mara scholarship punya flow. Okay, so alang-alang tu tentang interview ni, apakah soalan yang paling mencabar sekali Anis pernah dapat waktu sesi interview tu? Soalan yang paling mencabar, saya rasa waktu saya after habis SPM tu, sebab saya tak fikir lagi saya nak buat apa. So bila saya ditanya macam mana saya nak contribute to Malaysia in the future tu, saya rasa waktu tu saya macam tiba-tiba terfikir macam mana saya nak, kalau saya dapat scholarship tu macam mana saya nak manfaatkan duit scholarship tu untuk give back to Malaysia. Waktu tu saya macam terfikir macam tu dan saya rasa saya tak dapat jawab macam selancar orang-orang lain. Saya rasa saya punya knowledge waktu tu dan cara pemikiran saya belum sampai ke titik matang tu lagi. Saya tak dapat fikir sampai situ. Tapi alhamdulillah saya dapat juga scholarship ni. So, saya rasa macam sebelum kita pergi interview tu, kita kena kenal diri kita, apa kemahiran kita, apa macam mana kita boleh give back to the society, apa kita nak jadi macam tu. Okay, good. Alright, so Hasif tanya, dekat Jepun ni pembelajaran dia in Japanese ke in English? Kalau Saitama University, all dia punya lectures are in Japanese, kecuali kelas English. Okay. Tu pun kalau kelas English, kalau you dapat a Japanese lecturer, dia akan ajar English in Japanese. Oh, okay. Dia depends, tapi yang semua lecture yang saya pernah ambil sebelum ni semua in Japanese. Ada tak universiti yang ajar dalam bahasa dalam English? Ada satu universiti, nama dia Toyohashi University of Technology. Waktu kita nak apply tu pun memang dalam cikgu sensei kita waktu AAJ dah bagi tahu, kalau Toyohashi University of Technology ni dia ada classes in English. So tapi classes in English pun tak adalah macam semua dia bagi lecture tu in English, macam ada certain parts yang dia ajar in English ataupun dia punya lecture notes in English, ataupun dia memberi kita kebebasan untuk jawab exam in English ke apa semua macam itulah. Dia bagi kita kebebasan untuk pakai English. Okay, saya duduk sembang-sembang ni, duduk tanya-tanya soalan ni, kita dah 15 minit. So kita nak
tak tanya dululah Anis. Are you okay untuk kita sambung beberapa soalan lagi sebab soalan ada banyak juga lagi lah. Tapi tak adalah kita nak cover semua. Mungkin few questions lagi. Kita boleh tak Anis? Boleh. Anis? Okay. Boleh. Alright, so thank you Anis. So ada soalan daripada Amir Ridwan. JPA Mara ada open untuk course applied chemistry ke tidak? So saya rasa Anis dah jawab tadi. Applied chemistry, JPA Mara tak open, hanya chemical engineering. So anything related with engineering and social science, betul tak? Okay, alright, good. Adlin tanya, what if kalau ada health problem like asthma, boleh apply ke scholarship ni? Sebab kita memang kena ambil apa orang kata medical check up apa semua tu, dan result dan medical check up tu dia menyeluruh, yang kena ambil darah apa semua tu, x-ray, dan kita akan hantar that result to JPA. So kalau JPA evaluate your asthma condition tu dalam keadaan dia membimbangkan sebab you jauh dengan parents apa semua tu, atau dia akan maybe macam kena cakap, kena macam talk juga kot, macam how you punya asthma punya condition, how frequent dia attack you ke apa ke, kalau you dah ada lengkap set ubat ke apa semua, mungkin dia akan consider untuk give you the offer apa semua tu. Tapi generally kita kena ambil medical health check up tu sebelum kita apply tu. Okay, so dan kalau contohnya kita sakit dekat Jepun, sebab kita memang dah apply untuk health insurance dekat Japan ni, dan kalau kita kena pergi klinik ke apa ke, memang kita akan cuba bayar 30% je. Dan 30% tu kita boleh claim kat JPA untuk kita dapat balik duit yang kita bayar tu. Boleh reimburse balik lah. Yep. Okay, good. Alright, so can I know more about kelas your kelas persediaan kat Malaysia, like how and if you know the rest punya persediaan, macam dia kata MJII untuk sains sosial ke lain? MJII pusat PBT untuk sains sosial, MJII untuk mechanical and electrical electronic engineering. Oh, okay. So AJ untuk engineering banyak-banyak bidang. Oh, so maksudnya ada 3 tempat persediaan untuk ke Jepun lah Okay. Alright. So soalan daripada Facebook Live, Syahid Ibnu Ahmad ditanya, sejak bila plan sambung belajar dekat Jepun ni? Kalau nak kata sejak bila plan tu, saya sebenarnya sebelum saya masuk AAJ tu, saya tak ada any knowledge pasal Japan langsung. Saya tak pernah macam terdetik pun dalam minda tu nak pergi belajar dekat Japan. Tapi kenapa saya pilih Japan waktu nak apply JPA Mara tu, sedangkan ada banyak je lagi countries, adalah sebab macam kalau kita pergi Japan, nanti boleh je nak pergi Korea apa semua tu. That was what's in my mind waktu tu. Tapi untuk saya yang memang tak ada basic apa-apa, tak pernah makan sushi pun sebelum saya masuk AAJ tu, untuk saya cope dengan nak belajar Japanese language apa semua tu in Japanese, okay je, jangan risau, jangan takut. Semua sensei apa dekat AAJ tu akan bantu kita. Okay, alright. So Jess tanya, jadi masa akak belajar dekat Jepun tu, payah tak nak faham apa yang lecturer cakap? Waktu awal-awal tu macam I had a hard time juga untuk keep up dengan pace lecturer cakap, sebab kadang-kadang lecturer tu tua, dan macam Malaysia juga kita ada macam logat-logat kita kan, macam bukan semua orang cakap di standard Malay kan. Sama juga macam Japanese language ni juga, ada juga macam sensei-sensei yang menggunakan logat lain, tempat lain untuk dalam kelas dia. So waktu tu saya macam ada masalah juga, tapi sebab macam saya cakap tadi, ada reference seniors punya lecture notes. Also kalau kita pergi approach sensei tu sendiri, dia akan tolong kita macam tolong kalau pergi one on one dengan dia akan guna sedaya upaya the standard Japanese, ataupun dia akan try incorporate juga English language waktu dia nak explain dekat kita tu. So macam kalau kita ada masalah ke apa, jangan takut untuk tanya sensei ataupun tanya seniors apa semua. Okay, Bari tanya, boleh ambil tak kos bidang seni dekat Jepun? Seni? Saya rasa kalau nak ambil bidang seni, kalau dalam scholarship kat Malaysia, saya tak sure ada yang buka offer ke tak, tapi memang boleh. Kalau kita nak datang private untuk buat bidang seni dekat Jepun ni, memang dia open je untuk foreign students rasanya.
Okay, alright. Kena tengok juga university tu punya conditions. Okay. Ahmad Arif tanya dekat Malaysia macam mana nak belajar bahasa Jepun dan memang lepas dah belajar bahasa Jepun boleh terus sambung belajar ke ada benda lagi nak kena buat? Maksud nak kena prepare sebelum go to Jepun punya university. Kalau nak kata belajar Jepun dekat AAJ ni memang saya rasa dia very efficient sebab kita nak kena cover banyak benda waktu 2 tahun tu. So cara sensei mengajar waktu dekat AAJ tu dia macam very efficient untuk drill all those grammar, vocabulary, apa semua tu in your head. So macam saya rasa tak ada masalah untuk keep up, tapi kalau contohnya kita tahu diri kita lambat untuk catch up dengan bahasa baru ke apa ke, sama ada kita boleh pergi one on one dengan sensei-sensei dekat AAJ tu sendiri ataupun instead of datang Jepun kita boleh try other places ke apa ke, sebab pace dekat AAJ punya belajar dia memang laju. Tapi memang semua sensei akan tolong kita kalau kita pergi dekat mereka sebab kita tak ramai dekat AAJ tu. Saya satu batch dah 50-60 orang je. Lepas tu kalau kita pergi belajar dekat sensei tu memang sensei tu akan kenal kita dan dia akan datang approach kita selalu macam okay tak belajar. Lepas tu before test memang dia akan datang dekat kita macam ada benda yang tak faham ke, kena bantu ke apa tu, memang kita senang lah nak rapat dengan sensei dalam AAJ tu. So pendek kata konsepnya sama, bila kita belajar ni kita kena rujuk direct dekat kita punya sensei lah kan. Kena rajin lah cikgu kita ya. Okay, alright. So saya nampak soalan daripada Facebook daripada Hadariah Bahrun, tapi saya rasa soalan ni macam tak berapa lengkap ataupun saya yang tak reti nak baca. Okay, sejak dapat tawaran beasiswa JPA, itu saja. So saya rasa macam soalan ni tak habis ditanya ataupun tak habis dikopi oleh our organizer. So nanti organizer boleh check balik. So Bihe tanya, Bihe ke Biha? Okay, tanya akak exam semua dalam bahasa Jepun ke? Kalau dekat Jepun ni, yang dekat Malaysia, time dekat Ambang Asuhan Jepun tu sendiri semua dalam Jepun. Sebab kita punya lecture pun in Jepun, in Japanese kan. So kalau kita lecture in Japanese, tiba kita nak kena jawab exam in English, kita punya macam terms, technical terms apa semua dalam kepala tu macam susah juga kalau kita nak translate in English dalam exam period tu. So saya rasa macam ada jugalah kalau macam dia ada juga connection lah kalau dia buat lecturers in Japanese dan juga exam in Japanese juga. So bukan mostly, memang semua exam saya dekat sini memang semua in Japanese. Okey, Ikmal Akmal Harif tanya, setiap negara ada ciri khas universiti mereka. Apa ciri khas yang tiada pada negara yang terdapat di Jepun? Maksudnya mungkin apakah ciri khas yang tidak ada pada negara kita, universiti yang terdapat di Jepun? Okey, jap, saya nak ulang balik statement ni. Setiap negara ada ciri khas universiti mereka. Okay, apa ciri khas yang tiada pada negara yang terdapat di Jepun? Okay, saya macam Anis faham tak? Saya rasa apa istimewanya universiti Jepun ni banding universiti-universiti lain kalau saya nak ubah soalan tu, macam tu ke? Okay, kita ikut yang tu. Okay, banyak je tapi yang saya, betul, betul, okay. Contohnya macam sekarang ni apa yang saya nampak, sebab sekarang ni saya third year kan. So sebab sistem Jepun ni by your 4th year kita sama ada kita dah kena decide dah sama ada kita nak sambung belajar ataupun kita nak bekerja atau macam kalau foreign student atau nak balik negara masing-masing. So bila contohnya kalau kita dah decide untuk nak kerja, so university tu sendiri dia akan anjurkan program internship yang dia akan connectkan kita dengan companies. So bila university tu sendiri yang connectkan kita dengan companies, sebab contohnya kita foreign student dan kita di-connectkan dengan Japanese university kan. So dari situ dia membantu kita untuk dapat lebih banyak exposure dengan companies apa semua tu. So dia memudahkan proses juga. So saya rasa saya tak tahu ada negara lain ada proses macam ni ke juga. Tapi saya rasa tu one of benda yang macam membantu students
dalam proses nak bekerja after dia dah habis belajar dekat sini. Okey. Haris Syazwan tanya lagi, ni dia proses interview dengan application scholarship ni. Tak ada test ke before interview? Kalau JPA Mara punya ni, the only test yang ada adalah medical test tu je. Oh, tak ada psychometric test ke, math test ke, English test, tak ada? Tahu saya tak ada. Okey, alright. Okey. Tapi kena rujuk balik lah yang terkini punya format, tak tahu kan? Yep. Okey, alright. So kalau exam SEM kena jawab dalam bahasa Jepun lah. Yes, semua dalam bahasa Jepun. Ramai tak kawan Jepun akak? Nur Farah Raihanah tanya. Saya bersyukur, Alhamdulillah, sebab course saya civil engineering ramai perempuan dan macam sekarang kalau saya kata tadi macam Japanese dia tak reti English sangat pun, tapi orang-orang muda macam students sekarang ni dia very open, macam dia orang macam excited untuk macam bergaul dengan macam orang yang macam foreign students ke apa ke, mereka lebih open minded dari segi macam tu. So saya ada kawan-kawan saya, tapi kawan saya yang ada pun dalam 5 orang je, tapi 5 orang ni membantu saya banyak-banyak dalam pembelajaran saya, so apa-apa saya akan rujuk diorang juga. Tapi ni bukan untuk semua orang lah, saya tak cakap semua orang macam ni, ada je juga cases di mana macam kita nampak dekat macam public places macam orang macam pandang kita ke apa, tapi saya bersyukurlah saya ada kawan-kawan juga. Tapi contohnya macam kalau kita ambil mechanical engineering yang tak ramai perempuan, contoh satu batch ada 3 orang perempuan je, so itu ikut rezeki kita. Kalau 2 orang lagi perempuan tu macam jenis sama ada suka sorang-sorang ataupun suka buat kerja masing-masing ataupun nak berkawan dengan kita. Itu tengok juga rezeki kita macam mana. Okey, alright. So Raihan 405 tanya, culture kat sana macam mana ya? Culture dekat sini, Culture belajar ke, culture kerja ke, culture dengan keluarga ke, kawan-kawan ke, mungkin okay. Kalau culture belajar tu, saya rasa kalau macam saya boleh cakap dari macam my circle of my friends punya circle kan. Macam kalau kita dapat any assignment ke apa ke, diorang jenis suka nak buat sama-sama. Saya rasa mereka jenis yang suka berbincang juga kot, macam untuk jawab soalan, macam mana nak berbincang, tanya pendapat masing-masing. Lepas tu macam kalau even Japanese students sendiri pun, mereka kalau ada soalan ke apa ke, yang jenis berani tu after kelas memang terus pergi dekat sensei after lecture, ataupun kalau yang nak email sensei apa semua tu after lecture hours pun ada je juga. Lepas tu apa lagi culture? Kalau culture bekerja, macam saya rasa ni tak berubah, yang jenis yang orang kata Japanese jenis kuat bekerja tu saya rasa tak berubah. Macam jenis keluar kerja awal pagi, balik kerja malam, and culture menggunakan public transport. Public transport dekat Jepun ni dia very kan, orang kata dia more Benri. Lagi mudah digunakan berbanding kita guna kenderaan kita sendiri kan, sebab dia dengan jadual yang tetap dan dia punya kekerapan dia tu. So itu one of the culture yang bila kita sampai dekat Jepun ni baru macam kita belajar pakai public transport. Saya tak pernah pakai public transport dekat Malaysia. Bila sampai dekat Jepun ni baru belajar pakai buses, pakai train, apa semua tu. Okay, alright. So Nurul Alia tanya, Kak, kalau nak sambung degree dekat Jepun, ada ke yang tajaan under JPA sahaja, bukan JPA Mara? Ada. Yang under JPA pun ada juga, tapi JPA Mara ni dia beza dengan yang JPA tu. JPA Mara ni untuk Bumi Putra, yang JPA tu open untuk semua Malaysian, dan dia offer engineering, dia ada offer juga, tak silap saya. Okay, alright. So minimum requirement untuk apply scholarship for civil engineering? Kalau kita tengok dekat web page JPA Mara tu, dia tak spesifikkan mana-mana untuk engineering apa-apa, tapi untuk semua kalau nak masuk engineering kita kena English dengan apa lagi satu tu kena minimum A-. Lepas tu math, physics, maths, BM,
tu kena A dan A+ ke atas. Dia tak spesifikkan engineering apa punya, macam mana dia punya condition dia. Okay, rasanya lagi afdol untuk Alia Anissa untuk semak rujuk kepada website GPA Mara kot ya. Ya betul. Saya takut dia ada berubah daripada apa yang saya punya condition hari tu dulu. Okay. Alright. So saya rasa 2 soalan terakhir ni. Syahid Ibnu Ahmad daripada Facebook Live tanya, ada perjanjian ke selepas tamat belajar akan terus dapat kerja untuk program Jepun ni? Ataupun GPA Mara tu sendiri? Kalau perjanjian kita dah dijamin spot untuk pekerjaan tu, setahu saya tak ada. Just kena balik Malaysia, serve dekat Malaysia. Just kena balik Malaysia, servis dekat Malaysia. Cuma saya rasa benda tu mungkin kalau apa yang kita tengok keadaan macam mana sekarang, mungkin macam susah lah sikit kan nak bayangkan macam mana. Tapi kalau nak kata kita dah ada spesifik spot untuk kerja tu, tak ada. Okay, alright. Last. Macam mana nak sebut nama dia? Okay, dia tanya, cuba akak cakap Jepun sikit. Okeylah, saya cuba macam self introduction lah sikit, walaupun dah hujung-hujung ni, tak apalah. Hai, konnichiwa, Anis desu. Ima wa Saitama Daigaku de Doboku Kogaku ryugaku shite imasu. Ima wa 3年生なので、あと1年生就職か院生に行くか、あとマレーシアに帰ります。はい、よろしくお願いします。Arigatou gozaimasu. Bapak In. Yes. Siapa tu? Somebody dia private message me. Okay, dia tanya activity curriculum dekat Uni Japan macam mana? Okay, menarik. Activity curriculum kalau dekat Jepun punya universiti ni, dia ada 2 benda, sama ada nama dia Sakuru ataupun Bukatsu. Beza 2 ni, kalau Sakuru ni dia lebih kepada macam kita nak communicate dengan orang yang sama circle dengan kita. Kalau Bukatsu ni dia macam more to train kita macam masuk competition apa semua tu. Dan dia ada banyak jenis, maksudnya ada sports, ada yang minat, ada kelab membaca manga, ada kelab mengambil gambar, ada kelab jogging, ada orkestra apa semua tu. Ada juga yang macam students yang tak pernah try orkestra, tiba macam dia masuk universiti dia nak try a new thing kan, macam dia masuk universiti macam nak try benda baru, dia try masuk orkestra punya circle tu. Dan memang dia orang terbuka untuk amateurs nak try masuk untuk benda-benda baru. So kalau kita nak try something new, boleh try tengok university you offer apa jenis circle dan Bukatsu tu. Okay, alright. Thank you so much. Kita dah 10.23. Kita rasanya sekian saja sesi kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Anis sebab sudi bersama-sama dengan kita, berkongsi dengan semua audiens kita, sama ada di Zoom ataupun di Facebook Live. Terima kasih banyak. Mungkin nanti ada kesempatan lain, mungkin kita boleh jemput lagi Anis untuk berkongsi dengan topik-topik yang lain mungkin. Okay. Dan kita juga mendoakan Anis supaya berjaya, dipermudah segala urusan di sana. Okay. Tamat pengajian on time insyaAllah. Dan rasanya sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, okay, atas kerjasama ini, dan juga rakan strategik kita iaitu TNF Energy Sdn Bhd, okay, Amans Media dan Outpost Taiping atas penyediaan platform Zoom ini. Okay, rasanya sekian saja sesi kita. Kita sudahi sesi kita dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Jangan lupa untuk semua audience, esok kita ada sesi dengan sesi study abroad tips untuk ke Korea, dan juga the next day kita akan ada sesi ke Australia. Alright, sekian saja. Terima kasih Anis. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Good luck untuk semua yang nak mohon scholarship apa-apa. Gambatte. Okay.